Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini sudah tepat 16 Julai 2022. Keputusan ROS diumumkan. Siapakah yang akan memenangi dalam perjuangan ini? Adakah UMNO akan menang atau ROS yang akan menang atau win-win situation? Pagi ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada sumber ROS. Dan sumber ini mengatakan bahwa keputusan ROS bakal memihak kepada UMNO untuk tangguh pemilihan, kata sumber tersebut. Namun demikian aku nak ulas juga tentang sumber ataupun laporan sumber ini. Pada pendapat saya, memang akan ada penangguhan. ROS akan meluluskan pindaan UMNO tersebut. Pada pendapat saya, ROS tidak akan menolak permohonan tersebut karena tidak ada merit yang kuat. Walau bagaimanapun, ada satu yang harus diingat. ROS boleh meluluskan pindaan tersebut, tetapi dengan syarat pindaan tersebut hanya akan lulus guna pakai, maksud saya hanya boleh digunakan pakai pada PRU yang akan datang. Hal ini karena sebelum ini ROS sudah meluluskan pindaan perlembagaan UMNO, telah meluluskan permohonan UMNO untuk melanjutkan pemilihan selama 18 bulan. Ini bermakna talian hayat pertama telah digunakan dan digunakan dengan begitu baik. Tahniah kepada UMNO karena telah menggunakan talian hayat 18 bulan tersebut dengan begitu baik. Disinilah Zahid telah berkumpul bersilat untuk memastikan UMNO terus berjuang dan berjuang. Dan kita nampak UMNO semakin bangkit dan UMNO semakin kuat. Walau bagaimanapun, di dalam menentukan sama ada ROS akan meluluskan 100% permohonan UMNO itu, kita masih dapat memberikan persoalan. Adakah kelulusan itu 100% boleh digunakan pakai ataupun seperti yang saya katakan tadi, mungkin hanya akan boleh guna pakai pada PRU yang akan datang. Untuk makluman semua, hari ini merupakan hari terakhir bagi ROS memuktamadkan keputusan berhubung permohonan UMNO, memindah perlembagaannya daripada menangguhkan pemilihan parti tersebut selepas PRU 15. Walaupun keadaan nampak genting, semua berdebar mahu tahu, termasuk saya, kerana ROS masih belum memberi sebarang maklum balas sehingga pada detik ini, berhubung permohonan UMNO, walau bagaimanapun, sumber dalaman memberitahu bahwa berkemungkinan besar permohonan tersebut akan diluluskan dan tidak perlu mengadakan pemilihan parti. Pelbagai spekulasi telah dibuat memandangkan sehingga hari ini ROS masih tidak memberikan jawapan muktamad kepada UMNO. Malah, beberapa pemimpin utama UMNO sudah mengeluarkan kenyataan sekiranya tidak diluluskan, maka pemilihan parti akan berjalan seperti yang dijadwalkan. Berlainan dan bertentangan dengan kenyataan Setiausaha Agung UMNO yaitu Ahmad Maslan yang mengatakan bahwa sekiranya permohonan UMNO tidak diluluskan oleh ROS, Ahmad Maslan mengatakan mereka ada plan B. UMNO akan ada plan B. Tetapi plan B itu apa? Ada sumber mengatakan yang besar kemungkinan plan B itu akan mencetus krisis politik baru di Malaysia. Antaranya, mungkin option yang boleh dibuat oleh UMNO ialah untuk mencabar melalui undian tidak percaya atau menarik sokongan. Undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ataupun menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Dengan perkara ini berlaku, yaitu sama ada undi tidak percaya ataupun menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob, ini akan mendorong pembubaran parlimen dan kabinet. Seterusnya mencetuskan PRU 15 yang segera. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahu, PRU 15 bukannya lama lagi.
dia perlu diadakan pada tahun 2023. Namun ialah ramai orang yang mau segera, padahal sekarang sudah pun bulan Julai. Beberapa bulan sahaja lagi semuanya memang akan terjawab. Mandat rakyat akan kembali semula kalaulah RUU anti lompat parti diluluskan dengan segera. Kalau RUU anti lompat parti tidak diluluskan dengan segera, cakap mandat rakyat itu semua tidak berguna, kerana rakyat hanya berhak mengundi, tetapi ahli-ahli parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bebas lompat sini, lompat sana, suka hati mereka. Bila sudah tidak puas hati dengan kepimpinan atau tidak dilantik atau dipecat atau sebagainya, mereka pun lompat parti, lompat sini, lompat sana, lompat katak, lompat sini. Pengundi yang dikhianati. Kita undi dia karena kita suka dia punya parti dan dirinya. Tapi bila dia pergi ke parti yang kita tak undi, itu menyakitkan hati. Apa pendapat kamu semua? Berkenan dengan pemilihan UMNO pada bulan Disember, selewat-lewatnya 30 Disember ini, saya fikir Zahid Hamidi akan menerima tentangan yang sengit. Yang mana aku saya menjangkakan Hisamuddin Tun Hussein akan cuba untuk mencabar jawatan presiden bersama dengan Perdana Menteri sekarang, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Untuk rekod, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan juga baru mengesahkan, masih belum lagi menerima sebarang jawapan daripada badan yang menjaga pertubuhan tersebut sehingga pada hari kemarin. Hari ini kita sedang tunggu keputusan tersebut dengan penuh debaran. Timbalan Presiden UMNO juga, yaitu Tokmat, memberitahu jika permohonan pindahan perlembagaan UMNO untuk menangguhkan pemilihan tidak diluluskan, parti itu akan mengadakan mesyuarat seperti dijadualkan pada hujung November dan pemilihan juga akan diadakan, kata Tokmat. Wow, ini satu kenyataan yang amat luar biasa daripada Tokmat. Tokmat tidak berjuang pula cakap ada plan B. Hanya Ahmad Maslan yang kata ada plan B. Kenapa agak-agaknya Tokmat mungkin ternampak sesuatu peluang, kan? Jadi aku fikir dengan kenyataan daripada Tokmat ini sendiri, UMNO sebenarnya sudah sedia untuk membuat pemilihan. Jika Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS lulus notis pindahan perlembagaan UMNO, mesyuarat akan berjalan seperti biasa tanpa ada agenda pemilihan jawatan, katanya. Jika ROS tidak luluskan, mesyuarat juga akan diadakan seperti dijadualkan dan akan ada pemilihan jawatan di semua peringkat, yaitu cawangan, bahagian dan pusat. Pemilihan juga tidak lagi diadakan di Perhimpunan Agung UMNO, jawatan untuk bahagian dan pusat. Dibuat pemilihan serentak di mesyuarat perwakilan UMNO bahagian, katanya dipetik sebagai berkata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini daripada saya. Hari ini jangan lupa kita terus menanti keputusan ROS. Adakah UMNO akan terpaksa membuat pemilihan parti pada tahun ini juga, ataupun akan membuat selepas PRU nanti? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.